Hai, Assalamualaikum sahabatku. Nama saya Puan Umi dari channel Juara Masak. Saya berasal dari Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Minggu ini saya ingin masak masakan dari Indonesia. Saya ingin buat review nasi kebuli daging sapi menggantikan kambing, resepi dari Chef Eddie. Saya memilih resepi masakan dari Chef Eddie kerana cara percakapannya yang jelas, perlahan, teratur membuatkan saya ingin menjadi jurucakap sepertinya. Mungkin sahabat-sahabat dari Indonesia boleh memberi cadangan kepada saya, chef-chef hebat dari Indonesia, untuk saya buat review resepi masakan mereka. Pertama kali saya masak nasi kebuli daging sapi. Jadi jom kita saksikan. Selamat pagi sahabatku. Kita lihat bahan-bahannya. Ini bahan untuk buat acar: 5 ulas bawang merah, 5 biji lada hijau dicampur dengan 2 sudu cuka makan. Kemudian masukkan juga setengah sudu kecil garam dan juga masukkan juga gula. Gula yang saya gunakan adalah gula home sweet fruktosa. Ia bagus untuk kesihatan. 3 cawan beras basmati yang telah dituskan. Kismis dan gajus yang telah saya goreng tanpa minyak. Kemudian 1 kilogram daging sapi saya gantikan dengan kambing. 3 biji tomato yang saya telah blend atau hancurkan. 5 ulas bawang putih dan juga 7 ulas bawang merah yang saya goreng asing-asing. Kemudian lada putih, serbuk ketumbar dan serbuk jintan, semuanya 1 sudu besar. Kemudian halia yang saya telah tumbuk lengkuas dan juga bawang putih serta kas-kas kasar 4 beradik. 1 biji bawang bombay yang saya potong halus. 2 genggam bawang merah yang saya tumbuk rencah-rencah gitu. 2 biji lada merah yang saya blend. Kalau di Kelantan kami tak suka pedas. 3 tangkai lada hijau, 2 batang serai dan 2 tangkai daun kari. Ini bahan untuk rebus daging kita supaya tidak hanyir ataupun hamis. Sekotak santan. Dan yang paling istimewa, saya masukkan 2 sachet susu Color Skim, susu awal lembu, sedikit garam, gula home sweet. Pertama kali kita sediakan 1 periuk kecil. Saya gunakan periuk ataupun pot Cookline X. Kita gunakan untuk merebus daging kita. Ia amat sesuai untuk daging import. Sebabnya dengan menggunakan kaedah ini, ia boleh menghilangkan bau hamis daging tu. Kalau daging yang disembelih tidak hamis, tapi daging import banyak dijual di Malaysia. Jadi kita boleh gunakan cara ini untuk menghilangkan bau hamisnya. Tambahkan serai yang telah diketuk dan hirisan halia. Biarkan ia separuh masak. Ini adalah petua yang saya ambil dari Chef Eddie. Terima kasih. Kita tutup pot kita ini dan biarkan ia masak lebih kurang dalam 1 minit. Daging kita sudah separuh masak, jadi kita ketepikan dulu daging ini.
Kita sediakan satu lagi periuk. Ini adalah periuk dengan pressure cooker Cookline X yang saya sering gunakan untuk memasak. Masukkan sedikit minyak masak dalam setengah cawan gitu. Dan kita masukkan juga dalam satu sudu besar butter, dan ini adalah resepi istimewa sebab sebelum ini saya tak pernah gunakan butter untuk masak nasi kecuali kita banyak menggunakan minyak sapi. Untuk makluman kepada semua sahabat-sahabatku, kenapa saya memilih masakan dari Indonesia? Sebab pertamanya ialah kerana saya kagum dengan kepelbagaian budaya serta kepelbagaian masakan dari Indonesia. Okey, kita masukkan dulu halia yang telah ditumbuk halus. Sebab keduanya adalah kerana Indonesia dan Malaysia merupakan satu rumpun yang sama, iaitu rumpun Melayu, maka cita rasa makanan kita adalah tidak banyak berbeza. Seterusnya masukkan bawang bombay yang telah saya potong halus-halus. Saya tak gunakan mixer sebab tak tahulah nak cari kat mana benda tu. Jadi jika sahabat-sahabatku tahu kat mana saya boleh dapatkan mixer pemotong bawang tu, bolehlah komen di bawah video nanti ya. Masukkan bawang merah. Sebab ketiganya adalah kerana masyarakat Indonesia 100% menggunakan bumbu-bumbu ataupun rempah-rempah semula jadi yang tidak diproses. Masukkan lengkuas yang telah ditumbuk, bawang putih yang telah ditumbuk juga, dan juga kas-kas kasar termasuk bunga cengkeh, buah pelaga dan kayu manis. Gunaan bahan-bahan semula jadi ini tanpa diproses memberi saya inspirasi yang menunjukkan bahawa masyarakat Indonesia mementingkan rasa semula jadi, dengan kata lain mementingkan kesihatan diri dan keluarga dari segi penyediaan masakan. Sahabatku, kita masukkan 2 batang serai dan 2 tangkai daun kari. Sebab keempatnya ialah kerana saya ingin meningkatkan kemahiran saya dalam memasak masakan dari pelbagai negara yang berbeza. Juga saya ingin merasai cita rasa yang berbeza dengan budaya kami di Malaysia. Dan kita masukkan lada besar yang telah saya blend. Masyarakat di sini masih lagi mengekalkan ciri-ciri keaslian masakan. Kebanyakan dari kami tidak sukakan pedas. Jadi saya hanya masukkan 2 batang cili saja, cili merah. Kemudian kita masukkan tomato yang telah saya blend tadi. Kita tumiskan tomato sehinggalah ia betul-betul kering. Kepada sahabat-sahabatku, boleh komen di ruangan ulasan apa-apa aja untuk saya memperbaiki cara masakan menjadi lebih baik. Inisan kita sudah sedikit garing, kita masukkan serbuk ketumbar dan juga serbuk jintan. Menurut chef, kedua-dua serbuk ini harus digoreng sekejap saja. Jika tidak, ia akan menghilangkan bau asli serbuk berkenaan. Ia berkenan kepada set periuk dan juga sudik dari Sin Cookware, tapi tidak tahu cara nak dapatkannya. Jika sahabat-sahabat dari Indonesia tahu bagaimana cara untuk saya dapatkan set berkenaan, boleh tulis di ruangan komen ataupun ulasan. Seterusnya kita masukkan daging sapi sebanyak 1 kilo yang telah saya rebus dengan hirisan halia dan serai. Kita godek-godek sekejap, biarkan ianya sebati.
Pada bulan Julai yang lalu, kami sebelum Aidiladha ada merancang untuk ke Bandung, Indonesia. Selain dari shopping, kami juga ingin mengenali budaya serta merasai kelazatan makanan di sana. Tetapi tidak kesampaian harapan kami kerana bencana COVID-19 yang melanda di seluruh dunia. Okey, masukkan 3 tangkai lada hijau. Periuk yang saya gunakan ini adalah periuk tekanan keulang X. Dan sahabat-sahabat boleh baca di bahagian bawah video, ada saya nyatakan link berkenaan dengan periuk ini. Okey, kita masukkan santan. Saya gunakan santan kotak. Sepatutnya menggunakan santan segar. Itu adalah lebih sedap. Sahabatku, saya masukkan air, iaitu saya menggunakan air hidup semula jadi dari perawat Beyond Water kerana masakan kita akan menjadi lebih sedap. Okey, godek-godek sekejap supaya bahan itu sebati. Saya kurangkan penggunaan cabai ataupun lada kerana kami di sini tidak suka mana pedasnya. Saya masukkan 2 sachet susu kolostrum, iaitu susu awal lembu ataupun susu kolesterol tanpa lemak tepu dan juga tanpa kolesterol. Ia sangat bagus untuk kesihatan bagi menggantikan susu tepung ataupun bubuk tepung yang dijual di pasaran. Kemudian kita tutup periuk tekanan kita sehinggalah satu bunyi klik. Jadi saya tunggu 10 minit supaya daging kita tu benar-benar masak. Okey sahabatku, kita lihat dulu penunjuk injap tekanan dan kita boleh mula tutup apinya. Jadi sudah cukup masanya 10 minit. Okey, kita stop dan tutup api gas. Sekejap kan? Tombol ini tidak panas sahabatku. Begitu juga dengan pemegang backlightnya. Kita masih boleh pegang tanpa menggunakan alas. Sekarang kita buka penutupnya dan nak melihat hasilnya. Okey, jom kita lihat. Baunya sangat-sangat sedap sahabatku. Saya kacap sekejap, godek-godek. Maaf sahabat, kameranya asap, saya lap ya. Okey, saya tukar sekejap posisi kameranya supaya sahabatku nampak jelas. Kemudian masukkan bawang merah goreng dan bawang putih goreng ke dalam masakan kita tadi. Jadi sebelum ini kami kat sini belum lagi menggunakan bawang goreng dalam masakan. Juga lada putih ataupun lada bubuk. Masukkan garam secukup rasa. Jangan terlampau masin, nanti tak sedap masakan kita. Okey, sudah cukup sahabatku. Seterusnya saya masukkan gula. Ini adalah gula home sweet dari fruktosa dan juga gam akasia. Ia bagus untuk kesihatan. Saya gunakan 3 sachet sahaja. Itu sudah cukup sahabatku. Kepada sahabat-sahabatku, sila subscribe dan jangan lupa untuk komen di ruangan ulasan di bawah video. Jadi ulas apa-apa aja untuk saya memperbaiki cara saya masak dan boleh suggestkan apa masakan yang saya boleh reviewkan, iaitu dari chef-chef hebat di Indonesia. Saya masukkan lagi sedikit air
sebab kita nak guna kuahnya untuk masak nasi kebuli. Saya rasa sedikit masin ataupun tidak. Okey, sudah enak, sudah cukup garamnya. Masakan kita ini, sahabatku, sudah boleh diangkat. Kita ganti periuk ini dengan periuk yang lain untuk saya masak nasi kebuli. Saya masukkan beras basmati yang saya telah basuh bersih-bersih dan teruskan sebanyak 3 cawan. Kita masukkan kuahnya di dalam beras basmati tadi. Saya masukkan sebanyak 7 senduk. Sahabatku, inilah pertama kali saya memasak nasi kebuli. Resepinya dari Chef Eddie Indonesia. Jadi nampak sedap sangat. Belum lagi baunya pun dah pun wangi dan sedap. Masukkan sedikit air ke dalam beras basmati. Sahabatku, kita tak perlu masukkan gula ataupun garam sebab di dalam kuah daging tadi sudah lengkap rasanya. Jika nak masukkan lagi kuahnya, kita boleh masukkan, tapi mesti berpadanan dengan beras supaya beras kita tidak lembek. Okey sahabatku, kita tutup dengan penutup pressure cooker ke ulang X dan kita masak nasi kebuli kita selama hampir 12 minit. Okey, jom kita start. Sahabatku, sudah cukup 12 minit. Kita matikan, stopkan washnya dan matikan api gas kita dan tunggu sehingga injap tekanan periuk itu turun. Sekarang sudah turun. Jom kita buka, lihat bagaimana rupa nasi kebuli kita. Okey, jom sahabatku, hasilnya. Wow, cantik kan nasi kebuli ini? Resepi dari Chef Eddie. Nasinya terlerai sebiji-sebiji, malahan periuk ini tidak hangit di bawahnya. Jom sahabatku, kita hidang. Wow, inilah hasilnya. Video ini saya buat awal. Lepas itu saya cuba masakan ini. Ternyata ia amat-amat berbeza dengan masakan kari di Kelantan. Rasanya cukup berbeza dan semula jadi rempahnya. Di sini kami banyak menggunakan rempah-rempah yang telah siap dan mungkin telah dibubuh dengan pewarna ataupun perasa. Sebenarnya ia amat tidak bagus untuk kesihatan. Terima kasih kepada Chef Eddie di atas resepi nasi kebuli ini, dan insya-Allah saya akan review lagi masakan-masakan dari chef-chef yang hebat di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng serta berilah komen ataupun ulasan untuk saya upkan channel Juara Masak saya dengan lebih baik.
Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat-sahabat YouTube yang like channel saya, dan harapan saya semoga hubungan Indonesia dan Malaysia tetap kekal berpanjangan kerana kedua-duanya merupakan satu rumpun yang sama, iaitu rumpun Melayu. Okey sahabat-sahabatku, jumpa lagi pada minggu depan. Jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan lonceng ting. Anda akan dapat menonton review resepi masakan dari YouTuber terkenal YouTube. Jumpa lagi pada minggu depan. Bye.